Okey, sebelum cikgu terlupa, okey boleh kita cuba tengok contoh-contoh lagi, okey, bagi memudahkan, kamu, mencuba soalan-soalan yang lain, sendiri nanti. Okey, baik. Kita tengok, soalan-soalan mengenai interference, gelombang. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, okey ni kredit sikitlah cikgu nak bagi kepada fisioterapi tim fisioterapi, Cikgu Ajuat, okey. Nota ni cikgu, okey, dapat ataupun cikgu ambil daripada Cikgu Ajuat, fisioterapi. Okey, kita boleh cuba contoh-contoh, beberapa contoh lah mengenai interference. So, kalau kita tengok yang cikgu dah ceritakan sebelum-sebelum ni. So, kalau kita tengok soalan nombor 1 ni yang ni senang lah. Okay, soalan-soalan ni soalan yang pernah ditanya dan ada dalam past year. Okay, soalan-soalan SPM yang sebenar tahun-tahun yang lepas. Okay, tapi campur-campur lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia beritahu garis yang straight, garis yang penuh itu adalah puncak, garis yang putus-putus adalah lembangan. Yang manakah interference membina? So, interference membina, kena ingat dua perkara. Pertama, puncak dia jumpa dengan puncak ataupun lembangan jumpa lembangan. Jadi, yang mana yang jumpa lembangan dengan lembangan ataupun puncak dengan puncak? Kalau tengok dekat sini, yang P. P garis putus-putus. Kalau tengok kat sikit. Okay, P garis putus-putus. Jumpa garis putus-putus. Okay, maksudnya dia interference membina. R garis penuh jumpa garis penuh, interference membina. Q ni interference membina ke tak? Ini tak lah. Sebab garis penuh jumpa garis putus-putus. Tak. Okay, lepas tu ada 3 lah. P, R dengan Q. So, jawapan dia adalah P dan R. Okay, jawapan dia adalah C. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja menunjukkan corak gelombang terbentuk daripada dua sumber gelombang yang koheren, X dan Y. Okey. Jadi, manakah adalah antinode? Okey. Antinode, yang ni cikgu lupa nak mention sebelum ni. Okey. Interference membina, dia dikenali juga dengan sebagai antinode. So, kalau ada nama antinode ni adalah interference membina. Okey. Kalau interference memusnah, okey. Kalau interference memusnah, nama dia adalah node. Kalau node saja, interference memusnah. Okey. Yang ni sikitlah tambahan mengenai apa yang kena tahulah. Interference memusnah dengan interference membina. So, satu antinode, satu lagi adalah node. Okay, node. Alright. Satu lagi adalah node. Oh, tak nampak. Okay. So, kalau dia kata dekat sini yang mana antinode, yang mana adalah antinode? So, antinode adalah interference membina lah. So, tengoklah yang mana yang lembangan jumpa lembangan ataupun puncak jumpa puncak. Kalau tengok dekat sini, puncak jumpa puncak dekat sini. Okay, ini satu. Okay, yang A. So, A ni betul. Lepas tu yang garis putus-putus jumpa garis putus-putus. B ni pun betul. A, B. C. C ni lagi pelik C ni dia tak duduk ke atas garis pun. So, yang ni bukan. D. Dia garis putus-putus jumpa dengan garis yang penuh. So, yang ni pun bukan. So, jawapan dia adalah A dan B. So, jawapan dia adalah A. Okay, itu adalah contoh
cara untuk kita buat soalan berkenaan dengan anti-node ataupun node ataupun interference membina dengan interference memusnah. Okey, alright. Yang ni soalan yang mudah. Okey. Sebelum tu, untuk pengiraan, soalan yang konsep lebih kurang yang tadi tu je. Kalau untuk pengiraan, kita dah tahu dah, kita ada formula lambda bersamaan dengan AX per D. So, yang ni adalah formula yang kita kena hafal. Okey. So, kalau untuk soalan yang ni, soalan, okay, Raja menunjukkan fenomena interferen gelombang air. Okay, yang ni adalah sumber yang pertama. Okay, dan yang ni adalah sumber yang kedua. So, dia menghasilkan satu gelombang yang koheren. Jadi, dia bagi tahu antara sumber pertama dengan sumber kedua ni adalah 4 cm. 4 cm ni apa dia? 4 cm ni nilai untuk A. Okay. Lepas tu tengok. Dia kata sini ke sini adalah X. Maksudnya daripada pinggir yang cerah, okey, ataupun tengok antara membina dengan membina garis ni. Okay, garis ni gariskan interferen membina, garis ni pun interferen membina. Jadi yang tengah-tengah ni garis putus-putus interferen memusnah. Jadi X ni adalah bahagian di mana antara interferen membina dengan membina. Ataupun kalau cahaya tu dia mesti daripada pinggir yang cerah kepada pinggir yang cerah. So, yang tu nilai X lah. Ataupun, kalau kita tak mau tengok tu, kalau dia bagi daripada sini, okay, kalau dia bagi, katakan, sini dengan yang tengah ni. Yang ni pun boleh jadi X juga. Daripada interferen memusnah dengan memusnah. So, yang ni pun X. Mana-mana pun sama. So, X, nilai untuk yang ni dengan yang ni tu adalah samalah. Okay. Jadi, dia tanya berapakah nilai X. Dia nak tahu berapa nilai X. Dan dia bagi dekat bawah ni adalah 10 cm ni adalah nilai D, X. Okay. Dan dia bagi tahu dekat bawah panjang gelombang bagi gelombang air adalah 0.9 meter. Okay. Pertama sekali, kalau tengok jawapan, pilihan jawapan dia dalam cm, semua dalam cm. Jadi dekat sini, sini dah cm. Sini dah cm. X, kita tak tahulah. Tapi jawapan dia mesti dia nak dalam cm sebab jawapan dia dah bagi dalam cm. Cuma panjang gelombang dia bagi untuk air itu adalah dalam meter. So, apa yang kita kena buat, tukar dulu. 0.9 meter tukar kepada cm. Macam mana nak tukar? 1 meter bersama dengan berapa cm? 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey, jadi macam mana meter nak tukar kepada cm? Darab 100. Okey, pindah 2. Jadi 90 cm. 0.9 meter bersamaan dengan 90 cm. Jadi gantikan dalam kita punya formula. Lambda bersamaan dengan AX per D. Okey, masukkan nilai yang kita dah ada. Okey, lambda adalah 0.9 m ataupun kita dah tukar tadi 90 cm bersamaan dengan okey. D ni kita bawa naik atas D kita bawa naik atas 90 darab dengan D. D adalah 10 cm bersamaan dengan A ni kita buat turun bawah. Jadi bahagi dengan A. A kita adalah 4 cm bersamaan dengan X. Jadi X kamu tekan. Tak tahu tekan kalkulator. 90 darab dengan 10 bahagi dengan 4. Okey. Dapat 225 cm. Okey.
dapat 225 cm. Okey. Oh, okey. Cikgu rasa soalan ni silap. Sepatutnya dapat 225 cm. Tapi kalau dia bagi 2.25 cm, maksudnya soalan ni kemungkinan silap. Silap dia kat mana? Silap dia dekat sini. Silap dia dekat sini dia bagi M. Okey, sepatutnya bukan M. Dia bagi ni sepatutnya dalam cm dah lah. Maksudnya kita tak payah tukar. Kita tak payah tukar. So, kita pakai 0.9 cm lah. So, sebenarnya tukar yang ni 0.9 darab dengan 10 lah. Darab 10 bahagi dengan 4. Baru kita dapat X sama dengan 2.25 cm. Okey. So, soalan tu salah lah. Bukan 0.9 m. Kalau 0.9 m, panjang weh. Panjang. Dah dekat 1 meter kan. Tak mungkin lah panjang gelombang sampai macam tu kan. Padahal dia punya jarak A dia tu baru berapa cm je. So, kemungkinan lah soalan tu silap dia bagi dalam cm. So, tak payah tukar. Okey, itu contoh soalan yang pertama. Kita dapat jawapan C. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang atas tu soalan yang mudah lah. Yang kita boleh tengok secara direct. Tapi, cuba kita tengok soalan yang kedua ni. Yang ni kemungkinan ataupun selalu dia bagi kita pening. Dia nak tipu kita, dia akan buat trik macam ni. Okey, pertama sekali kita tengok. Ada dua sumber yang koheren. Dua sumber. Yang pertama kita ada S1 kat sini dan S2 kat sini. Okey. So, jarak antara sumber dengan sumber ni 4 cm. 4 cm ni apa dia? 4 cm ni nilai bagi A. Okey, daripada sumber ke tempat, ke hujung, tempat yang kita buat pemerhatian ataupun kita ambil nilai X. So, dia bagi sini adalah 20 cm. 20 cm. So, 20 cm ni apa? 20 cm ni adalah nilai D. Okay. A kita ada, D kita ada. And then, 16 cm. 16 cm ni dia bagi untuk apa? Jangan pening. Kita nak nilai X sahaja. X kat sini berapa? Sebenarnya dia bagi X. Dia tak bagi panjang gelombang. Sebab tu dia suruh kita cari berapa panjang gelombang. Berapa panjang gelombang. Dia nak suruh kita cari lambda. So, sama juga formula dia adalah formula dia adalah lambda bersamaan dengan AX bahagi D. Cuma dekat sini, kita tengok sini dengan sini. Okey, yang ni kita punya satu X. Okey, tengah ni dengan sini. Okey, tengah ni dengan sini pun satu X. Sini dengan sini satu X. Sini dengan sini satu X. Maksudnya, sini ke sini X. Sini ke sini X. Sini ke sini X. Sini ke sini X. Okey, jadi ada 4X. 16 tu, maksudnya dia bagi dekat situ adalah 16 cm bersamaan dengan 4X. Nak dapat X, 16 bahagi 4. So, X kita dapat 4 cm. So, dah ada lah. Nilai kita dah ada. Kita ada nilai X, kita dah ada nilai D, kita dah ada nilai A. Nak buat apa? Carilah. Okay, cari. Carilah jawapan dia. Okay, bila cari jawapan, okay, A kita ada 4 cm. Okay, tak payah ubah sebab ni dah bagi cm, cm. Yang ni pun dalam cm. Jawapan pun semua dalam cm. So, tak payah tukar unit. 4 darab dengan X. X kita adalah 4 cm juga. Okay, bahagi dengan D kita. D kita adalah 20. Okay. So, 4 kali 4. 16 16 bagi 20.
okey, akan dapat 0.8 cm. Jawapan dia adalah A. Itulah contoh-contoh pengiraan. Selalunya tak susah pun kalau kamu dah hafal dia punya formula, dah boleh buat dah sebenarnya. Cuma dia akan main dekat situ. Dia akan ubah X. Dia tak bagi direct X. So, itu adalah selalu trik-trik yang dia selalu buat lah. Dia siapa? SPM. Okay. Okey, satu lagi. Yang ni cikgu nak tunjuk satu soalan yang agak kalau kita tak hafal, kita boleh pening. Okey. Cikgu nak tunjuk kat sini ya. Perbezaan antara merah dengan biru. Sebelum ni cikgu dah tunjuk dah juga. Cuma mungkin just tak berapa nak apa? Tak berapa clear lah. Okey, pertamanya kita kena hafal warna pelangi. So, warna pelangi mula dengan apa? Cikgu suruh hafal macam mana hari tu? Mari. Lepas tu, jingga. Mari jual. Lepas tu kuning. Kacang. Lepas tu hijau. Hijau. Lepas tu bersama biru. Okey, lepas tu upin. Sorry. Bersama ipin. Ipin dulu. Lepas tu baru upin. Okey. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dengan ungu. Okey. Apa pentingnya benda ni? Okey. Kalau merah, okey, warna yang paling atas, dia punya panjang gelombang dia adalah tinggi. Okey. Paling tinggi ya. Okey. Dan yang terakhir, warna ungu panjang gelombang dia paling rendah. So, kita nak tengok apa kaitan panjang gelombang dengan nilai X. Okay. Kalau kita tengok daripada sini, kalau panjang gelombang ni tinggi, kalau panjang gelombang ni tinggi, X kita pun akan tinggi. X tu apa dia? X tu jarak antara dua pinggir ataupun jarak antara interferen membina dengan membina ataupun interferen memusnah dengan memusnah. Maksudnya jarak antara sini dengan sini. Ni X. Kalau yang bawah ni dengan sini. Ni X. So kalau kita tengok atas, yang warna merah dengan biru. Yang warna merah tu jarak dia tu lebih panjang kan? Lebih panjang. Tapi kalau biru, kalau yang warna biru dia lebih pendek ataupun lebih rapat. Lebih rapat-rapat. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab warna pelangi ni lah. Kalau kita pakai satu warna yang warna merah, kedudukan antara satu pinggir dengan pinggir yang lain tu akan lebih jarang-jarang, lebih jauh-jauh. Tapi kalau kita pakai biru, warna biru. Biru kedudukan dia lebih rendah daripada merah. Jadi biru ni kedudukan dia lebih rendah daripada merah dan dia punya panjang gelombang adalah lebih rendah lah daripada merah. Bila lebih rendah, X dia pun akan lebih rendah. Maksudnya X dia pun akan lebih dekat, lebih rapat. So kalau yang merah, panjang gelombang dia tertinggi, X dia pun akan lebih tinggi. Maksudnya dia akan duduk lebih jauh-jauh, lebih jarang-jarang. So macam itulah. Sebab ada soalan yang dalam SPM, pernah keluar tahun bila tak tahu. Tahun bila lah, tapi pernah keluar tengok soalan yang macam ni. Raja satu tunjuk satu susunan radas eksperimen Dirichlet Young. Lepas tu dia kata Raja 2 menunjukkan corak interferen yang dihasilkan oleh 3 sumber cahaya berbeza. 3 sumber cahaya monokromatik yang berbeza. Dia pakai 3 jenis cahaya yang berbeza warna. So, X dia dapat macam ni. Dia dapat dekat-dekat sikit. Y dia dapat jarak-jarak sikit.
Z dia dapat yang paling jauh-jauh. Jadi macam mana kita nak tentukan warna dia? Kalau kita tengok macam ni confirm kita tak boleh tahu. Tapi macam mana kita nak tahu? Ingat kembali kita punya ah, kita punya warna perangi. Merah, jingga, kuning, hijau. Okey, mari jual kacang hijau bersama Ipin. Okey, bersama Ipin. Awak mana ni? Bersama Ipin dan Upin. So, kita tengok kalau merah, okey, dia akan makin jauh-jauh. Okey. Kalau dia warna ungu, yang ni dia akan makin dekat. Dekat-dekat. So, kita tengok. Kalau Z ni duduk jauh-jauh. Maksudnya kalau ada merah, dia mestilah warna merah. Yang ni warna merah. Warna ni pula. Ni merah. So, merah. Kita tengok Z tu mesti merah dah. So, yang ni merah. So, antara kuning dengan biru. Y antara kuning dengan biru. Y ni kuning ke biru? Y ni mestilah kuning sebab kuning kedudukan dia lebih tinggi daripada biru. Jadi, dia lebih rapat sikit. Okay? Kalau biru tu dia akan lagi rapat. So, kita tahu jawapan dia adalah D. So, macam tu. Okay? Ini adalah contoh-contoh. Kamu boleh cuba dulu buat dalam modul yang Cikgu Mahrama dah bagi. Okay. Kalau ada apa-apa soalan ataupun tak faham, boleh tanya kepada cikgu. Saya rasa sekadar itu untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.